Dia kata sebenarnya dengki-dengki ini adalah penyakit hati yang tak ada ubat. Kak Mazian, nak cari ubat untuk merawat penyakit dengki ini tak ada ubat dia. Kecuali kalau boleh pun dia kata dengan cara dicampur ilmu dan juga amal. Apabila dicampur ilmu, yang keduanya amal, seperti mana campuran ubat. Yang daripada campuran ubat A, ubat B, ubat C, ubat D, maka dia akan menjadi makjun. Bila menjadi makjun, pada waktu itu kita pun menelan makjun tersebut. Barangkali dengan ditelannya makjun akan merawat kesakitan yang dialami. Pun begitu juga dengan dengki, sebenar-benarnya ubat untuk merawat dengki ini tak ada. Kecuali dengan harapan apabila adanya ilmu berkaitan dengan dosa dengki ataupun siksaan yang Allah Ta'ala datangkan hasil daripada dengki dan dicampur dengan amal. Jangan sekali-kali kita berdengki dengan, ialah kalau dengki ni Kak Faridah, ada di antara suami yang sanggup berdengki sehingga sampai kepada peringkat menyihirkan isteri dia. Yang paling ramainya, isterilah yang menyihirkan suami. Yang kita dengar, kebanyakan isteri yang bertindak menyihir suami dia, yang menyantau mak mertua dia, mak mertua pula menyantau menantu dia. Ini semua sekali berpunca daripada dengki. Baik, kata dia, bagaimana cara untuk merawat dengki? Tak lain tidak bukan, cubalah dengan cara dicampurkan ilmu dan amal. Adapun dengan ilmu, adapun ilmu yang boleh merawatkan penyakit dengki ini bagaimana? Iaitu maka mengetahui ia seorang yang berdengki akan bahawasanya dengki itu boleh memberi mudarat akan dirinya sendiri dan tidak memberi mudarat ia dengki akan mereka yang didengki. Itu memerlukan pada ilmu Farina. Apabila adanya ilmu pada seseorang, dia kena ingat implikasi kepada dengki apa dia? Orang yang berdengki ini sebenarnya tidak memberi mudarat kepada orang yang dia dengki. Sebenarnya dengki ini akan memudaratkan diri sendiri. Dia kena tahu di situ. Mana itu pentingnya ilmu. Apabila seorang itu tahu, apabila berdengki ini tidak ada kebaikan, kecuali kemudaratan dengki ini akan terkena kepada diri sendiri. Bahkan memberi manfaat ia dengki akan orang yang didengki. Bukan setakat tidak memberi mudarat kepada orang yang didengki, bahkan orang yang kena dengki ini pula dapat manfaat. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang didengki, maka kerana membatal ia akan pahala kebajikan. Yang dia kata orang yang mendengki ini kok mana pun dia tidak akan dapat apa-apa kecuali mudarat. Mudarat apa dia, Kak Azizun? Apa mudarat orang yang dengki ini perolehi? Iaitu mudarat dia ialah segala amal kebajikan yang dilakukan oleh dia akan terbatal, akan terhapus. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi tadi, al-hasadu ya'kulul hasana kama ta'kulun narul hataba. Di mana kebaikan ini, di mana dengki ini akan memakan pahala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang seperti api memakan kayu api. Ini bahaya. Bahaya sebab sekarang kita tidak mengetahui perkara itu kecuali di akhirat nanti. Akhirat nanti baru tahu pahala kebajikan kita terhapus disebabkan dimakan oleh dengki. Tambahan lagi, menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang didengki. Sudahlah yang pertama, kebaikan akan dibatalkan oleh Allah. Makna semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berdengki akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Dan kebaikan ini dipindah kepada orang yang kena dengki. Yang keduanya, orang yang berdengki itu akan memperolehi kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Ingat, kalau raja murka pun tak tahan dah,
ini kan pula Allah Ta'ala murka. Lagi-lagilah. Bila Allah Ta'ala murka, maksudnya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada rahmat. Bila jauh kita daripada rahmat, apa sahaja yang kita lakukan itu semuanya sekali-kali tidak memperolehi keuntungan langsung pun. Tidak ada langsung. Kalau kita derma kita tidak diterima. Kalau kita semayang kita tidak dapat pahala. Kalau kita buat kebaikan, apa jua kebaikan kita tidak dinilai. Ataupun bagi manusia, apa-apa kebaikan yang kita lakukan pada manusia, manusia tidak memandang kita melakukan kebaikan. Apa erti? Apa erti? Mana orang ramai tak nak berkawan dengan kita? Manakala kalau kita suami berkahwin dengan seorang perempuan menuntut cerai. Manakala anak-anak melarikan diri daripada bapa dia, oi, serabut perutnya. Itulah kemurkaan yang Allah Ta'ala datangkan. Jadi sebab itu kita boleh tengok, mana-mana orang yang Allah Ta'ala murka, hidup dia dalam keadaan tidak tentu hala. Lebih kurang orang gila je. Mana buat benda A pun tak jadi, benda B pun tak jadi, benda C pun tak jadi. Nak tidur tak kena, nak bangun tak kena, nak makan tak kena, bersembang tak kena, berjalan tak kena. Semua tak kena belaka. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala murka. Dan menyebabkan oleh dengki itu akan mengundang kemurkaan daripada Allah Ta'ala kepada orang yang berdengki. Kenapa? Kerana murkanya ia akan qada Allah, dan kerana kikir ia seorang yang berdengki itu akan nikmat yang Allah Ta'ala meluaskan ia Allah Ta'ala akan nikmat itu kepada seseorang hamba. Jadi seolah-olah kita tak dapat menerima hakikat. Contoh Allah Ta'ala beri kepada Ustazah Anisah kita dapat membeli sebuah rumah banglo sebagai contoh. Tiba-tiba kita tengok, ya Allah Rabbi, dia ni ambil duit mana yang beli rumah mama ni? Tak perlu mu tanya ambil duit mana. Bukan kerjamu. Yang terbaik bagimu, ucap jelah Alhamdulillah, dan ucapkanlah kepada orang tadi tahniah. Sepatutnya begitu sebagai tanda kamu seorang yang terbaik. Tidak kita cuba mencari jalan untuk kita mengecewakan hati dia. Untuk kita menuduh dia dengan sebarang tuduhan. Kenapa? Sebab iri hatinya kita. Tak boleh terima hakikat. Dia Allah Ta'ala beri nikmat. Adapun mudarat dengan dengki itu kepada dunia. Yang tadi, mana kita berdengki dengan seorang kerana nikmat yang Allah Ta'ala beri, itu dari sudut agama. Manakala sudut dunia pula, adapun mudarat yang Allah Ta'ala datangkan kepada orang yang dengki dari sudut dunia, bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa dalam duka cita. Ini bab dunia. Bab agama kita resah gulanda, tak boleh tengok nikmat yang Allah Ta'ala beri, kesenangan yang Allah Ta'ala beri. Manakala bab dunia kita akan sedih sombong. Sakit hati selalu. Hati kita sentiasa tidak tenang dan kecewa memanjang. Ingat baik-baik sabar ya. Orang yang dengki memang dia hidup kecewa sampai bila-bila. Hidup dia tidak tenang sampai bila-bila. Hidup dia menderita sampai bila-bila. Kenapa? Ini merupakan balasan Allah Ta'ala dalam dunia kepada mereka yang suka berdengki. Adapun bahawa dengki itu memberi manfaat kepada orang yang didengki ataupun kepada sutru dia. Dia kata tadi, bila kita berdengki, orang yang kita dengki tadi, yang pertama nikmat yang ada pada dia tidak hilang. Yang kedua, Allah Ta'ala tetap juga memberi manfaat kepada orang yang kita dengki. Maka tiada memberi mudarat akan orang yang kita dengki sekali-kali. Maka kerana bahawa nikmat yang ada pada orang yang kita dengki itu tidak hilang ia dengan sebab kita dengki, bahkan diganda-gandakan akan kebajikan. Ya Allah Rabbi. Tengok. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia tetap tak hilang. Yang kedua, kebajikan dia akan bertambah. Sebab apa? Sebab kebajikan kita dipindah kepada dia. Mana dua kali dia akan dapat nikmat. Nikmat yang pertama, nikmat yang Allah Ta'ala beri. Nikmat yang kedua, kebajikan dia akan bertambah. Disebabkan diambil kebajikan kita. Allahu Akbar. Ingat baik-baik. Benda seperti ini nampak lekeh sangat Muhammad Saufi. Kita rasa macam biasa-biasa, tak ada apa pun. Jangan. Kita lakukan solat kerana kita nak pahala.
Kita datang belajar, kita nak pahala. Kita lakukan pelbagai bentuk kebaikan, kita nak pahala. Tahu-tahu pahala yang kita nak Allah Ta'ala tak beri. Diberi kepada orang lain. Sakit hati tak? Sakit hatilah. Jadi kalau dalam dunia lagi kita tahu dah perkara itu hilang daripada kita, insya-Allah ada ruang kita lakukan perubahan. Sekarang ni nak cerita kepada kita Muhammad Sofi, sepanjang kita berada dalam dunia, kita tidak akan sedari dan tidak akan ketahui bahawa pengurangan amal ibadah itu berlaku. Bila kita sedari akhirat baru kita tahu. Akhirat ni makna selepas pada kita mati. Makna pada waktu itu kita nak undur balik ke dunia, tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi dah. Baik. Kenapakah diganda-gandakan kebajikan kepada orang yang kita dengki? Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang didengki itu kepada orang yang kita dengki. Pendek katanya, orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seteru dengan batu. Ini dia bagi contoh. Perumpamaan. Pengarang kitab kita, dia datangkan satu perumpamaan. Dia kata ringkas ceritanya mudah, cakapnya beginilah. Mudah cakapnya ialah orang yang mendengki ni seolah-olah dia membaling batu. Ya baling batu sekuat mungkin. Ataupun selaju mungkin. Batu yang dibaling itu adalah batu yang besar. Kononnya dia nak baling seseorang yang berada di hadapan dia. Tiba-tiba balingan batu itu tidak terkena kepada sasaran. Terkena ke tempat lain. Kemudian pantulan batu itu kembali kepada mukanya. Apabila kembali kepada mukanya, tiba-tiba batu itu betul-betul melekat pada biji mata. Maka apa yang akan berlaku? Sudah tentu biji mata dia menjadi buta. Jadi begitulah perumpamaan bandingan. Akhirnya siapa dia menyesal? Siapa dia menyesal? Sekarang mata dah buta dah Kak Ainul. Nak tengok Quran tak boleh. Nak naik kereta tak boleh. Tak nampak dah jalan. Nak pergi ke shopping pun tak boleh lagi dah. Kenapa? Sebab tak ada orang yang memimpin. Anak tak akan pimpin dah. Anak duduk berasingan dah dengan kita. Bini pula tak ada kat rumah. Allahu Akbar. Mana bala'un ala bala'in. Makna bala di atas bala. Kalau peribahasa mengatakan sudah jatuh, ditimpa tangga. Ingat baik-baik. Sudahlah jatuh. Sekali dah sakit. Tangga pula hentam kita pula. Ya Allahu Rabbi. Ingat baik-baik. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dihormati sekalian. Adapun ubat yang bangsa amal, tadi dia kata dengan dicampurkan dua perkara. Yang pertama apa ni? Yang pertama ilmu. Mana kita kena tahu kita berdengki ini sekali-kali tidak memberi keuntungan. Kenapa? Sebab nikmat yang ada pada dia tetap juga tak hilang. Bahkan mudarat akan datang kepada kita. Apa mudaratnya? Iaitu hilang pahala kebajikan yang kita lakukan. Yang kedua amal. Amal ni iaitu bahawa mengetahui ia seorang yang berdengki akan hukum dengki. Mana yang pertama berkaitan dengan amal ni, orang yang nak dengki dia kena tahu apa hukum berdengki. Hukum berdengki dia dah cakap dah tadi. Pagi tadi dalam pengajian kita, hukum berdengki adalah dosa besar. Dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan kedua-duanya oleh dengki itu. Dia kena tahu implikasi kepada percakapan. Apa yang dia ucapkan yang menunjukkan dia dengki ataupun perbuatan yang menunjukkan dia dengki. Kak Siah. Orang dengki ni pada perkataan apa dia? Pada perkataan sebagai contoh. Sebagai contoh Kak Asiah ni dengki pada saya. Kak Asiah pergi jumpa dengan Kak Asnah. Kak Asiah cakap apa? Usaya tu eksem jatuh orang. Tengok. Itu percakapan yang menunjukkan kita dengki. Action ke tak action, mana mu tahu hati orang? Mu tak tahu. Yang kamu cakap begitu adalah anggapan. Anggapan ataupun sangkaan. Sangkaan yang kamu lontarkan itu adalah sangkaan salah. Kebanyakan apa yang kita sangka sekarang ni Cik Anis, kebanyakan sangkaan salah. Peratus sangkaan kita betul ni terlalu sikit je. Kebanyakan apa yang kita sangka adalah salah. Sebab itu jangan sekali-kali kita banyak menyangka. Yang kedua perbuatan. Perbuatan mana? Perbuatan mana? Muka lah muka. Bila cakap dengan Kak Asnah, action je tu. Contohnya Cik Anis, tengok ada seorang perempuan lawa lalu depan Cik Anis.
Perempuan ni bagi salam. Assalamualaikum akak. Kak Ani pun paling muka ke lain. Wah, Ustaz. Panggil akak ke aku. Oi, panggil adik lah. Contoh. Mana kita menunjuk bibi air muka kita sebagai tanda protes, sebagai tanda kita tak setuju. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dengki kita. Kenapa? Sebab dia lebih comel daripada kita. Orang perempuan memang sifat lagu tu suka sangat dia mencari salah orang. Contoh, bukan semua orang perempuan comel. Saya selalu sebut perempuan ni kerana sifat begitu. Sebab kalau kita duduk dengan orang perempuan, dia selalu cakap tentang keburukan orang. Orang lelaki jarang. Orang lelaki kalau dia bercakap tentang lawa ni. Kalau kami buat bini. Gitu bagus orang lelaki dia cakap. Orang perempuan bila dia bercakap biasanya nak meremehkan orang. Biasanya nak merendahkan orang. Jadi benda-benda seperti itu dilarang oleh Islam. Dia cuba beza. Orang lelaki bercakap dengan orang perempuan cakap. Jadi sebab itu contoh-contoh saya ni kebanyakan dia terkena kepada orang perempuan. Kenapa? Kenyataan. Nak beritahu kepada orang perempuan dalam kuliah kita ni, jangan marah kepada saya. Jangan marah. Diam je ikam Ustaz. Ikam saya dengan ceramah jugalah, Kak. Okey. Mana nak ceritanya supaya jangan banyak menganggap dengan anggapan yang tak betul. Okey. Kemudian, maka apabila dia tahu perkataan dan perbuatan itu adalah perbuatan yang menjurus kepada kedengkian, maka menyalahilah ia akan kedua-duanya. Contoh, kalau dia bercakap, kalau percakapan itu menunjukkan dia protes, maka kena ubah. Sebagai contoh, kita tak suka dengan seorang, kita olok-olok suka dengan dia. Bila dia datang beri salam, kita Waalaikumsalam, kita lontarkan senyuman kepada dia, walaupun hati kita ni macam tak suka dengan dia. Boleh kata bila? Boleh kata tidak kita lakukan demikian? Kita lakukan demikian? Boleh ke tak boleh? Kita kena cuba. Kenapa? Sebab ini adalah ajaran agama. Selagi mana kita tak cuba, selagi itulah kita berada di pihak yang salah. Sebab itu dia kata, apa sahaja yang mengundang kepada timbulnya sifat dengki ini, cuba kita mencari jalan untuk melakukan sebaliknya. Kalau kita benci dengan seorang, kita cuba kita lakukan kebaikan dengan seorang. Kalau orang itu dia kedekut dengan kita, kita cuba bagi sesuatu kepada dia. Lama kelamaan kedekut dia akan bertukar menjadi pemurah. Dulu kedekut, lama-lama dia akan menjadi pemurah disebabkan kebaikan kita. Sebagai contoh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap pagi bila Nabi nak pergi ke masjid, seorang Yahudi ni selalulah lakukan sesuatu yang menyakitkan hati Nabi. Apa dia? Dia selalu buang najis di tepi jalan. Jalan tempat laluan Nabi nak pergi ke masjid. Ya Allah Rabbi. Nabi lalu-lalu tengok berong lalat naik. Ya Allah Rabbi. Nabi buat tak tahu. Allahumma hdi qaumin fa innahum la yaqilun. Nabi doa, ya Allah, tolonglah memberi hidayah kepada kaum aku ini kerana mereka tak faham. Sebab itulah mereka lakukan perbuatan demikian. Pagi esok bila Nabi nak pergi ke masjid, Allahu Akbar, ada lagi. Boleh dikatakan setiap hari Yahudi ini membuat najis dia di tepi jalan untuk menyusahkan hati Nabi, untuk mengganggu ketenteraman Nabi. Untuk apa? Untuk menjadikan Nabi ini sakit hati. Tapi tak apa, Nabi relax je. Nabi ingat bahawa dia tak faham. Kalau dia faham, dia tak akan buat. Akhirnya satu hari Nabi lalu melalui jalan yang sama. Tiba-tiba tak ada najis. Bila tak ada najis, Nabi pun sampai ke masjid, solat bersama dengan para sahabat. Nabi tanya sahabat, wahai sahabatku, mu tahu ke tidak umur orang Yahudi yang selalu begot di jalan? Sahabat kenal sangat lah. Sahabat ni sebab orang yang selalu berkecimpung dengan masyarakat. Dia tahu siapa-siapa. Dia kata, kenal ya Rasulullah. Nabi kata, jom kita datang ke rumah dia, kita ziarah. Sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah dia selalu menyakitkan hati kamu dengan membuang najis setiap kali kamu lalu melalui jalan itu? Adakah kamu nak pergi ke rumah dia ya Rasulullah? Nabi kata, tak apalah, kita pergilah.
takut-takut ada sesuatu yang berlaku pada dia. Tapi oleh kerana sahabat dengan baginda ni, dia tidak banyak membantah. Walaupun pada waktu itu, kalau diikutkan hatinya, terlalu geram sangat. Sebab apa? Sebab tindakan biadab dilakukan kepada pemimpin. Nabi ni seorang pemimpin kan? Bukan orang biasa-biasa. Jadi ikutlah bawa Nabi pergi jumpa Yahudi. Rupanya Yahudi itu tengah sakit. Yahudi ni sakit. Jadi sesampainya Nabi ke rumah Yahudi, Yahudi tengok, ya Allah Rabbi Muhammad, orang yang aku selalu khianat dia. Dialah orang yang pertama datang ke rumahku. Member-member aku yang lain tak datang pun. Kawan-kawan aku yang baik-baik tak datang pun. Jadi daripada situlah timbulnya satu pemikiran kepada Yahudi ini, memikirkan bahawa rupa-rupanya orang yang aku sangka musuh ini merupakan kawan yang sebetul-betulnya. Kenapa? Sebab kalau dia bukan kawan, masakan dia akan datang ziarah aku. Sedangkan tidak ada siapa pun memberitahu kepada dia yang aku ni sakit. Sedangkan rakan-rakan aku yang ramai lama dah diberitahu tentang kesakitan aku. Tapi sehingga sekarang dia tak datang. Apa maknanya? Rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, apa maknanya? Maknanya akhlak. Penampilan, kepribadian kita. Apabila kita pamerkan akhlak Islam, maka ini akan dilihat, ini akan diperhati, ini akan dinilai oleh semua orang. Menyebabkan ramai di kalangan orang-orang yang bukan Islam, apabila melihat keindahan Islam ini, mereka akan berubah hati, minat untuk menerima Islam. Tapi hari ini, tengok kepada tindak tanduk kita orang Islam pun sabuk perut. Lebih kurang dengan dia yang bukan Islam. Itulah dia, rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, terlalu jauhnya kita dengan agama. Yang kita perasan, kita ni okey dah, kita ni bagus dah, kita ni kuat dah agama. Banyak dah suruhan Tuhan kita buat. Larangan Allah Ta'ala banyak dah kita tinggal. Kita perasan, sebenarnya di sebalik suruhan Allah Ta'ala yang kita sangka kita buat, sebenarnya banyak larangan Allah Ta'ala yang kita lakukan. Yang kita sangka suruhan, sebenarnya larangan. Sebagai contoh, orang perempuan pergi ke masjid. Dia menyangka Allah Ta'ala suruh. Ya, Allah Ta'ala suruh kamu pergi ke masjid. Tetapi waktu yang sama kesalahan kamu adalah kamu mengenakan wangi-wangian. Wangi-wangian yang dipakai oleh kamu waktu kamu turun daripada rumah kamu ke masjid, itu menjadi satu kesalahan. Kenapa? Sebab dia menimbulkan fitnah. Semua orang yang terhidu wangian yang ada pada kamu jadi bengong keluar belaka. Akan menimbulkan kegairahan. Walaupun tak tengok lagi mukamu, bau wangi itu dia berasa lain macam dia. Ingat baik-baik orang puan. Baik. Mana pula? Maka memuji ia akan mereka yang didengki itu akan dia. Maksudnya, kita kena selalu puji. Mana-mana orang yang kita dengki, walaupun hati kita tak boleh terima, kita kena olak-olak puji. Bagusnya awak, bagusnya awak. Payah nak jumpa orang yang sebaik awak. Pala hati kita menyampah orang ini. Jangan kita nyatakan menyampah itu pada pandangan zahir. Biar dia berlega, dia bentuk dalaman. Luaran, seolah-olah kita ni berhati mulia dengan dia. Dan menzahiri ia akan sukacita dengan nikmat yang ada pada orang itu, dan merendah diri ia baginya. Dan dengan demikian itu, jadilah oleh mereka yang didengki itu akan dia kawan. Pada mulanya seolah-olah kita ni bermusuh dengan dia. Tapi oleh kerana kita berusaha untuk melakukan sebaliknya, lama-lama kawan akan bertukar menjadi, lama-lama lawan akan bertukar menjadi kawan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, idfa' billati hiya ahsan. Hendaklah kamu menolak dengan melakukan perkara baik. Mana-mana benda yang timbul perasaan jahat yang timbul, ataupun sesuatu yang buruk yang datang dalam lubuk pikiran kita, dalam hati kita terhadap seorang yang lain, hendaklah kita balas dengan kebaikan. Allah Ta'ala mengajar kita, idfa' billati hiya ahsan. Kamu tolak benda baik, kamu tolak benda buruk, kemudian kamu lakukan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim.
Allah Ta'ala kata, maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antara dia itu dulu menjadi setru, kini bertukar menjadi kawan yang dulu dia adalah musuh yang ketara, sekarang bertukar menjadi kawan yang dekat. Molek-molek bukan sakat kawan, bahkan jadi tok besang dah pula. Anak dia boleh menikah dengan anak kita. Ya Allah Rabbi, berapa ramai? Berapa ramai? Oh, dulu waktu anak dia bercinta, kan main dia maki hamu. Tak payahlah ambil anak aku, tak layak mu. Mu tu siapa? Aku ni siapa dia? Anak aku ni siapa? Oh, kita cakap ego. Lama-kelamaan budak ni bukan dia boleh kira mak ayah. Budak zaman sekarang dia kira kehendak dia. Walaupun mak sama mak ni, ayah sama ayah tidak bersetuju, tapi anak sama anak ini apabila mereka bersatu hati, mereka rasa berkenan di hati, mereka tetap juga usaha untuk perolehi. Kalau mak ayah dia tak setuju, dia buat lari. Dia buat lari. Akhir sekali mak ayah juga menderita. Jadi sebab itu kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Maka oleh itu hendaklah kita di peringkat awal lagi, jangan kita menunjukkan sikap tak baik yang ada pada kita walaupun kita tak suka. Dan ketahui olehmu bahwasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat kawannya. Betul? Dia kata tabiat manusia memang dia suka apabila kawan dia dapat nikmat. Tiada kasih ia akan mendapat nikmat oleh seterunya. Yalah, siapa dia suka musuh dia dapat nikmat. Kalau kawan dia dapat nikmat, okey. Tetapi kalau musuh dia ataupun seteru dia dapat nikmat, oh memang marah sangat. Memang sakit hati sangat. Dan benci ia akan yang menyusahkan daripada kawan. Apa-apa yang menyebabkan kawan dalam keadaan susah, dia sanggup tolong. Kawan dia tak ada duit, dia sanggup bagi duit. Kawan dia tak ada kereta, dia sanggup bagi kereta. Kawan dia tak ada bini, dia sanggup menceraikan bini dia, bagi bini kepada kawan dia. Ada begitu? Ada sampai pekat begitu? Tak sampai lagi lah, sebab kita ni perempuan ramai. Tapi di zaman baginda Nabi SAW dulu, sewaktu mana Nabi berhijrah ke Madinah, apabila nak berhijrah ke Madinah, prasyarat ketat telah dikenakan oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy di mana? Di Mekah. Kan dia marah apabila berlaku penyebaran Islam begitu ketara ni. Dia marah. Jadi dalam keadaan marah, Islam tak boleh dikembangkan di Mekah. Kecuali Nabi telah peroleh satu tapak, iaitu di Madinah. Di Madinah, orang Madinah ni sanggup menerima kedatangan Nabi dan juga para sahabat untuk menyebarkan agama. Lalu, Nabi memberitahu kepada para sahabat yang berada di Mekah, jom, kita tinggal kampung halaman kita, walaupun kita cintai, walaupun kita sukai, demi membawa survivor agama. Agama tu perkara yang menjadi very important. Bukan harta, bukan bini, bukan anak, walaupun isteri dan anak menjadi kecintaan, menjadi kasih sayang. Tetapi oleh kerana mengingati agama ini menjadi satu satu pegangan yang membolehkan kita memperolehi syurga Allah Ta'ala. Nak masuk syurga kena Islam dulu, kena agama dulu. Isteri tak apa, kalau kita tinggal dalam syurga ada lagi isteri. Yang ada ni kalau kita tinggal, Allah Ta'ala jaga dia. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab itu rakan-rakan kita yang berpisah dengan isteri dia, suami di Johor, isteri duduk di KL, dalam keadaan terpaksa tinggal isteri bersama dengan anak-anak. Kadang-kadang tinggal isteri keseorangan. Berapa lama? 4, 5, 6 tahun. Tapi isteri dia okey, selamat. Selamat. Siapa dia yang menjaga isteri dia? Allah menjaga isteri dia. Siapa dia menjaga suami dia jauh? Allah menjaga suami dia jauh. Suami dia tak curang. Bukan kata suami dia dalam keadaan berpisah dengan isteri, dia mengambil perempuan simpanan di sana, ataupun mengambil isteri senyap-senyap. Tak ada. Dan isteri pun boleh, kalau dia nak buat, tapi tak buat. Kenapa? Sebab mereka berdua ini menjaga Allah. Maka Allah Ta'ala jaga mereka. Yang curang, yang jahat ni bakal jahat daripada awal lagi. Bakal jahat daripada awal lagi. Mana apabila dia berasingan dengan bini, dia tak boleh tengok orang, dia buat kerja jahat.
Manakala bini pula apabila tu laki buat kerja jahat di sana, maka Allah Ta'ala gerakkan hati di sini, mu buat juga benda jahat. Biar sejajar yang seiring dengan kejahatan tu lakimu. Sebab itulah Allah Ta'ala ni adil. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Apa sahaja kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan balas baik. Apa kejahatan yang kita lakukan, Allah Ta'ala balas jahat. Sebab itu rakan-rakan di luar sana, siapa dia yang gatal-gatal ni, tolong ingat balik implikasi. Balasan Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala kepadamu. Walaupun binimu tak tahu pada waktu mu buat jahat, tapi Allah Ta'ala tahu. Ingat, baik-baik. Baik, dia kata apa lagi? Tadi. Jadi apabila ruang untuk membawa obor agama di Mekah ini tak boleh, kecuali dengan berhijrah ke Madinah. Lalu Nabi SAW mengarahkan para sahabat pergi berhijrah ke Madinah. Tetapi dengan syarat yang ketat yang dikenakan oleh kafir Quraisy. Boleh kamu nak berhijrah ke Madinah. Dengan syarat semua harta kamu, harta kekayaan kamu yang ada di Mekah ini hendaklah ditinggalkan. Syarat yang kedua, kamu tak boleh bawa pasangan kamu. Syarat yang ketiga, kamu tak boleh bawa anak pinak kamu. Syarat yang ketiga, kamu tak boleh bawa ternakan kamu. Oh, ketat syarat ini. Tetapi oleh kerana para sahabat ini yang mendapat bimbingan, mendapat ajaran daripada baginda Nabi, meletakkan kepentingan Islam ini di tempat yang teratas sekali. Semua kepentingan dunia itu adalah benda yang biasa-biasa. Ditinggalkan. Sebagai contoh, Abdurrahman bin Auf datang ke Madinatul Munawwarah selai sepinggang. Tak bawa apa-apa pakaian. Dan ramai di kalangan sahabat yang kaya juga tak bawa apa-apa pun harta. Selai sepinggang. Sesampainya di Madinah, maka Nabi mempersaudarakan orang Madinah dengan golongan muhajirin, iaitu orang yang berhijrah daripada Mekah. Nabi memberitahu kepada orang Madinah, kamu tolong layang sahabat yang datang daripada Mekah dengan layanan yang terbaik. Sahabat di Mekah ni, sahabat di Madinah ni, apabila mendengar kata-kata Nabi itu, semangat tiba-tiba. Lalu ada orang ni bawa balik ke rumah dia, kemudian tanya member dia, Syekh, apa yang boleh aku bantu kamu? Tak apalah, kawan ni kata, tak apa, tolong kamu. Abdurrahman bin Auf kata, tolong kamu tunjukkan kepadaku mana kedai. Kemudian berilah pinjaman kepadaku sedikit daripada harta untuk membolehkan aku berniaga. Nabi suruh sahabat di Madinah tolong layang Abdurrahman bin Auf dengan layanan istimewa. Kenapa? Sebab dia adalah seorang yang kaya. Tak apa, Abdurrahman kata, don't worry, tak jadi masalah. Ada di kalangan sahabat di Madinah pula yang beramah bini. Ramah bini. Orang Arab biasalah kahwin ramah. Orang kita je nak kahwin ramah ni bini tak bagi. Pelik sungguh. Sepatutnya benarlah kahwin ramah, apa masalahnya? Jadi mana-mana sahabat yang kahwin ramai ni beritahu kepada muhajirin, kawan yang datang daripada Mekah, Syekh, ini isteri aku yang pertama, isteri aku yang kedua, isteri aku yang ketiga, ini isteri aku yang keempat. Mana sahaja, mana satu di antara bini aku yang kamu sukai, kamu tunjuk, kamu beritahu, aku akan ceraikan dia untuk membolehkan kamu berkahwin dengan dia. Ya Allahu Rabbi, tingginya iman masyarakat sahabat Nabi pada waktu itu sanggup memberi tawaran begitu sekali. Sedangkan ni bini ni kalau kereta tu boleh berkira ni bini. Tetapi mereka lupa seketika kepentingan dunia. Kenapa? Ingat pertolongan Allah yang akan mereka perolehi nanti terlalu amat besar. Tapi sahabat-sahabat daripada Madinah tak mahu itu semua. Kenapa? Sebab mereka datang ini hanya membawa obor agama, nak menyelamatkan agama, nak membawa agama supaya agama ini tersebar luas. Baik. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya, dan tidak benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Itu menjadi tabiat manusia. Mana-mana benda yang menyukakan kawan, dia akan tolong. Seperti mana golongan Ansar, golongan Madinah ini sanggup memberi pertolongan kepada kawan dia yang datang daripada golongan Muhajirin ini, walaupun dengan cara menceraikan isteri. Sanggup. Kenapa? Sebab kawan. Cuba mereka itu adalah musuh. Sanggup ke tidak? Jawab dia, tak sanggup. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan pada benci, maka hendaklah melepaskan akan engkau diri engkau daripada
dosa dengki itu dengan dua perkara. Dia kata, andai kata mu tak boleh nak beza. Tak boleh kita nak samakan kasih sayang antara kawan dan antara sutru. Kita tak boleh nak menyamakan. Maksudnya kalau kawan, kita mesti tumpukan kasih sayang 100%. Kalau musuh 1% pun kita tak. Mana ada orang suka dengan musuh? Tak ada orang yang suka dengan musuh. Tetapi Islam mengatakan musuh, biar kamu benci berpada-pada. Terutamanya dia di kalangan orang Islam. Ingat, kalau musuh di kalangan kafir, don't worry. Yang tu tak jadi masalah. Tapi di kalangan orang Islam juga. Jangan kamu bermusuh dengan mereka walaupun mereka bukan kawan kamu. Kenapa? Sebab barangkali satu ketika nanti dia akan menjadi kawan. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah, kakakku pada pagi esok kita akan sambung lagi kuliah subuh kita dengan menggunakan kitab yang sama, iaitu kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 42, perbicaraan berkaitan dengan sifat yang dilarang oleh agama, iaitu kedekut dan kasih kepada harta. Pagi esok tajuk dia kedekut dan terlalu sayangnya kepada harta